A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Okay, insyaAllah bertemu lagi dalam kelas kita secara live. Dan pagi ini kita akan bincangkan tentang tajuk yang khusus, iaitu puasa menjana taqwa ataupun puasa untuk bertakwa. Dan kita akan ulas berdasarkan beberapa ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, dan juga surah Ali Imran, surah Az-Zariyat, insyaAllah. Okay, sebagaimana kita biasa dengar, kalau masuk bulan Ramadan, maka semua ustaz penceramah akan baca ayat yang selalu dibaca saban hari, saban tahun, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu as-siyam, berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, sama sahaja. Dan tujuannya, hikmah yang paling besar daripada berpuasa ialah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Jadi ayat ini satu berita gembira, satu nikmat yang besar yang Allah nak bagi tahu kepada orang beriman. Apa nikmat yang besar? Apa berita gembira? Iaitu satu ibadat, satu mekanisme yang dengan ibadat ini menjadikan manusia hebat. Yang dengan ibadat ini menjadikan manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang insya-Allah dengan ibadat ini menjadikan manusia calon ahli syurga. Tapi ibadat ini sangat berat, tidak disukai oleh manusia. Maka bila manusia tak suka, ada Allah bagi motivasi supaya manusia tidak rasa berat dengan berpuasa. Bagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah juga tentang kewajipan berperang. Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan ke atas kamu al-qital, peperangan. Diwajibkan peperangan. Jadi semua orang tak suka berperang. Semua orang elakkan daripada berperang. Sebab bila sebut berperang, yang paling besar dalam kepala manusia ialah dia akan mati. Dia akan berpisah dengan keluarga, berpisah dengan dunia. Ataupun paling-paling kurang dia akan cedera. Mungkin cedera tangan, patah kaki dan sebagainya. Jadi benda tu tak disukai oleh manusia. Maka Allah cover balik dengan apa? Wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum. Moga-moga yang kamu tak suka tu, ia adalah baik untuk kamu. Itulah cara Al-Quran. Bila satu benda tu berat, bila satu benda tu besar dan nafsu tak suka, maka Allah pujuk. Itu sebenar rahmat Allah kepada manusia. Sebab Allah tahu benda ni baik untuk manusia, tapi manusia tak suka. Memanglah semua yang tak disukai adalah baik. Nabi sebut dalam satu hadis, dipenuhi amalan-amalan ke syurga itu dengan perkara yang tak disukai. Jadi bila tak disukai, maka Allah pujuk supaya manusia buat juga benda itu kerana ia adalah baik. Maka Allah kata, moga-moga yang kamu tak suka tu sebenar adalah baik. Sama juga dengan kewajipan berpuasa. Allah kata diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Apa makna puasa? Tahan makan, tahan daripada minum. Bila sebut tak boleh makan, tak boleh minum, tak ada orang tak suka.
Sebab tu manusia bila diberi pilihan antara isytihar hari puasa dengan isytihar hari raya, yang mana manusia lebih suka? Semua orang suka pengisytiharan hari raya dibanding dengan pengisytiharan hari berpuasa. Itu fitrah semula jadi. Maka Allah beritahu, oleh kerana puasa ni berat bagi kamu, kamu kena lawan nafsu, tak boleh makan, tak boleh minum. Maka Allah nak pujuk kita. Maka Allah beritahu, sebenarnya puasa ni bukan satu benda yang baru. Bukan kamu saja yang berpuasa, bukan kamu orang yang pertama berpuasa. Tapi sebenarnya puasa ni telah diwajibkan ke atas orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu, daripada umat-umat dahulu, daripada para nabi dahulu, telah lama mereka berpuasa. Bahkan mereka bukan setakat berpuasa daripada makan dan minum, tapi mereka ada yang berpuasa daripada bercakap, macam contoh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, begitu juga ibu kepada Nabi Isa, Maryam, mereka berpuasa daripada bercakap. Jadi bila sebut puasa ni bukan benda baru, bukan kamu yang pertama berpuasa, bahkan dah ramai orang puasa orang dahulu dan mereka berjaya, maka berita itu, cerita itu meringankan bebanan puasa tu. Sebab kalau orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Dan yang biasa puasa ni adalah orang-orang yang baik. Jadi kalau aku orang yang baik, maka aku sepatut suka dengan berpuasa. Kemudian Allah beritahu tujuan yang sebenar berpuasa, iaitu orang yang untuk menjadi la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Okey, kita ulas dalam ayat yang tertulis. Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang yang sebelum kamu, supaya la'allakum kamu bertakwa. Jadi di sini cukup jelas Allah beritahu tujuan ataupun hikmah yang terbesar daripada puasa. Kenapa Allah suruh kita tahan makan, tahan daripada minum? Supaya kita akhirnya menjadi orang bertakwa. Okey, apa makna takwa? Takwa semuanya kita dah tahu dan kita pun dah belajar banyak kan. Bila tanya takwa, kita akan jawab apa? Iaitu menahan diri daripada melakukan maksiat ataupun melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu makna takwa. Tapi ramai orang boleh bagi definisi takwa, tapi tak ramai yang boleh menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Sama juga sabar. Ramai orang boleh bagi definisi sabar. Apa makna sabar? Tapi tak mesti orang yang boleh bagi definisi sabar, dia boleh bersabar. Jadi ilmu satu bab, praktis satu bab yang lain. Ilmu nak belajar ada ujian dia, tapi nak amalkan ilmu yang difahami, yang dipelajari, ujiannya lagi besar. Jadi ramai orang boleh bagi pengertian takwa, tapi yang boleh bertakwa segelintir saja. Sebagaimana Allah sebut, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Maksud bersyukur juga adalah orang yang bertakwa, sedikit sekali. Okey? Jadi takwa ni Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah bertanya kepada seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab, apakah makna takwa? Mana Umar pun boleh jelas apa makna takwa walaupun dia bangsa Arab. Jadi Ubay bin Ka'ab yang juga merupakan seorang penulis wahyu Rasulullah SAW menjawab kepada Umar, pernah tak kamu berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Kata Umar, ya pernah. Maka tanya Ubay, bagaimana sikap kamu ketika berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Umar menjawab, iaitu aku berhati-hati, aku tengok kanan, tengok kiri, tengok depan, supaya tidak terpijak duri. Maka kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa sebenarnya. Iaitu takwa ialah sifat berhati-hati supaya tidak terjebak dalam dosa. Jadi duri itu banyak dijalankan. Jadi kalau duri lagi banyak, lagi kita berhati-hati, maka antara duri dengan dosa, yang mana lebih banyak? Subhanallah, dosa lagi banyak. Manusia boleh melakukan dosa setiap saat. Manusia boleh melakukan dosa di mana-mana sahaja. Sama ada di hadapan orang, di belakang orang, di masjid, di rumah, di dalam kenderaan, di ofis, semua tempat. Sedangkan duri biasanya mungkin ada di jalan sahaja,
Tapi dosa ni ada di semua tempat dan bila-bila masa, setiap saat. Jadi maknanya kita kena, kalau berhati-hati di jalan yang penuh dengan duri, maka berhati-hati kita untuk mengelakkan daripada dosa, lagi kena fokus, lagi kena besar. Sebab dosa ada di mana-mana. Jadi takwa ni berasal daripada perkataan al-wiqayah. Al-wiqayah bermakna perlindungan. Kalau perkataan asal-asal dia iaitu fi'il madhi waqa. Waqa. Kalau mudhari' yaqi. Kalau amar ki. Kalau kita waqa, makna dia telah berlindung. Ini al-wiqayah isim, kata nama, perlindungan. Kalau fi'il madhi past tense, waqa, dia telah berlindung. Kalau yaqi, dia sedang ataupun dia akan berlindung. Dan kalau perintah ataupun fi'il amar, qi, lindungilah. Jadi antara tiga ni yang mana biasa kita selalu sebut? Antara tiga ni, waqa, yaqi, qi. Yang mana biasa kita sebut? Yang mana? Ataupun tiga-tiga tak pernah sebut? Dah sampai? Belum? Soalan on the way, jawapan lagi lambat. Jadi yang biasa kita sebut, saya tak tahulah apa jawapannya. Tapi saya nak beritahu, yang biasa kita sebut, bahkan selalu kita sebut ialah qi. Cuma kita tak sebut sepatah qi, kita kembarkan ataupun gabungkan dengan perkataan lain. Contoh kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ada wa, kemudian tambah na, wa kina azaban nar. Inilah makna sebenar takwa. Daripada asal perkataan waqa yaqi, kalau fi'il amar perintah qi. Bila digabungkan dengan waw jadi waqi. Digabung pula dengan na, waqina. Apa maksud dia? Wahai Tuhan kami, lindungilah. Asal dia perlindungan. Lindungilah kami. Daripada apa? Azab neraka. Jadi macam mana cara kita nak berlindung daripada azab neraka? Caranya ialah dengan mentaati perintah Allah. Caranya ialah dengan meninggalkan larangannya. Sebab itulah amat pelik. Orang baca doa waqina azaban nar, dia buat dosa tapi dia baca waqina azaban nar. Sangat pelik. Berlawanan dengan maksud doa. Doa nak berlindung daripada neraka, tapi dalam masa sama dia buat perbuatan yang membawanya ke neraka. Saya bagi contoh simple je, yang biasa berlaku dalam masyarakat kita kan. Biasa kadang-kadang kita tengok keluarga makan di restoran, satu keluarga, dan sebelum makan dia berdoa. Doa apa ni? Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Wahai Tuhan kami, berkatilah rezeki kami dan akhirnya lindungilah kami daripada neraka. Tapi mak buka aurat, anak buka aurat. Jadi satu pelik lah. Kalau kita faham doa, kamu minta berlindung daripada neraka, tapi kamu buat juga perbuatan yang membawa ke neraka. Seolah kita, saya bagi contoh, analoginya, kita makan racun. Tapi dalam masa sama kita minta kepada Allah, wahai Tuhan, jauhkan aku daripada penyakit. Tapi masa sama kita makan racun. Jadi pelik kan? Jadi sebelum berdoa minta dijauh daripada neraka, pastikan tinggal perbuatan yang membawa ke neraka, termasuklah buka aurat. Sebab itulah penting apa saja kita baca, doa ke zikir, kita faham dan kita hayati. Barulah selari antara doa dengan perbuatan kita. Okey? Jadi waqina, selamatkan kami, lindungilah kami. Kalau takwa makna
perlindungan daripada neraka. Jadi jadikan takwa jadikan ia sebagai pelindung daripada kita terjebak ke dalam neraka. Contoh sekarang musim PKP kan, musim virus, coronavirus. Jadi kita nak berlindung daripada virus tu, apa kita buat? Kita pakai mask. Kita basuh tangan, kita jarakkan 1 meter. Semua tu takwa tu. Itulah takwa, iaitu satu perbuatan untuk mengelak daripada musibah. Itu takwa untuk mengelak daripada Corona 19. Tapi sebenarnya takwa untuk mengelak daripada dosa sebenarnya lebih mudah daripada nak mengelak daripada virus 19, Corona virus. Sebenarnya lebih mudah. Dia tak payah pakai mask, tak payah jarak 1 meter, tak payah basuh tangan setiap kali masuk rumah, tak payah. Mulut jaga, jangan bercakap kecuali benda yang baik. Mata jaga, jangan tengok kecuali benda yang Allah redha. Telinga dengar yang Allah redha sahaja, tak payah tutup, tak payah sumbat. Dan kamu boleh duduk di mana-mana. Dalam rumah boleh, di masjid boleh, di jalan raya boleh, di pasar boleh, di bazar Ramadan pun boleh. Bila kamu ada takwa, tanpa alat yang tertentu. Takwa, sebab tu Nabi kata, takwa hahuna, takwa dalam hati. Bukan pakai mask, bukan jarakkan dengan orang lain. Takwa ialah dalam hati. Jadi yang Allah minta supaya kita berlindung daripada dosa sebenarnya lebih mudah daripada manusia minta kita berlindung daripada COVID-19. Tapi akhirnya manusia patuh kepada takwa untuk mengelak COVID-19, tapi ramai yang tak patuh pada perintah Allah supaya takwa daripada dosa. Okey? Jadi takwa ni supaya kamu berlindung daripada dosa, jangan buat dosa, dan supaya kamu melaksanakan perintah Allah. Itu takwa. Okey? Jadi puasa ni sebenarnya puasa untuk apa? Ramai orang jawab puasa untuk bertakwa, tapi dari segi praktikalnya tak nampak orang berpuasa untuk bertakwa. Yang nampak apa dia? Biasa orang ramai puasa awam. Biasa puasa untuk apa? Sebab antaranya sebab rukun Islam. Ataupun antaranya sebab nak raya. Ataupun antaranya sebab apa? Sebab apa? Tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Sebab apa tak ada pilihan? Sebab orang semua puasa, kemudian restoran pun tutup. Jadi kalau puasa macam ni, dia tak akan jadi orang bertakwa lah. Sebab matlamatnya dah terpesong. Matlamat dah menyimpang. Jadi matlamat puasa sebab rukun Islam. Kenapa puasa? Kan ada dalam rukun Islam, Ustaz, salah. Kenapa puasa? Lah, kan lepas puasa ada raya. Lepas raya, kan raya tu cuti. Habis. Sebenarnya puasa orang beriman ialah untuk bertakwa. Habis. Sebab tu orang beriman dia tak kisah sangat ni. Raya ke, tarawih ke, kalau tak boleh tarawih di masjid, dia tak kisah sangat. Sebab apa? Tujuan puasa bukan tarawih di masjid. Tujuan puasa bukan berbuka. Tujuan puasa bukan bazar Ramadan. Tak. Orang beriman tenang je. Walaupun tak ada bazar Ramadan, walaupun tak boleh tarawih di masjid, tenang je. Sebab apa? Sebab matlamat puasa nak bertakwa. Dan kamu boleh jadi orang bertakwa walaupun tak ada solat di masjid. Kamu boleh jadi orang bertakwa walaupun tak ada bazar Ramadan. Yang risau tak boleh solat tarawih di masjid ni, siapa ni? Orang ada kepentingan. Yang risau tak ada bazar Ramadan, siapa ni? Orang ada kepentingan. Yang puasa dia adalah puasa orang awam. Jadi jelas ayat ni Allah beritahu hikmah yang paling besar, tujuan paling besar diwajibkan puasa supaya jadi orang bertakwa. Okey, soalan dia, sekian lama puasa diwajibkan, 1400 tahun.
dan sekian ramai manusia berpuasa, lahir tak orang yang bertakwa? Adakah semua yang puasa dapat takwa? Jawapannya tak. Jawapannya tak. Ada segelintir saja yang mendapat takwa daripada puasa yang dah berpuluh kali Ramadan. Apa dalil? Ramai tak dapat takwa daripada puasa mereka. Apa dalil? Dalilnya sendiri Nabi bagi tahu. Nabi sendiri dah bagi tahu daripada awal lagi. Nabi kata, Rabba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar. Ini satu. Kemudian warubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Ini hadis sahih. Jadi jawapan kepada soalan tadi, adakah semua yang puasa dapat takwa? Jawapannya tak. Segelintir saja yang dapat takwa. Majoriti tak dapat. Majoriti gagal. Majoriti terpesong daripada tujuan puasa yang sebenar. Siapa cakap ni? Nabi. Nabi dah cakap 1400 tahun yang lepas. Maksud hadis iaitu Nabi kata, Rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi as-sahar. Maksud dia, berapa ramai orang yang berpuasa, hazzuhu, berapa ramai qa'imin, orang yang berdiri solat malam, solat tarawihnya, solat tahajudnya, berapa ramai, tapi hazzuhu, habuannya min qiyamihi, daripada solat malamnya, termasuk solat tarawih, ialah as-sahar, setakat berjaga malam je, tak dapat pahala. Sama ada dia solat 11 rakaat ke, 23 rakaat ke, kadang-kadang solat tengah malam ke, Nabi kata ramai yang tak dapat apa-apa kecuali setakat berjaga malam. Pahala habis. Dan Nabi juga sambung, warubba sha'imin, dengan berapa ramai orang yang puasa. Tadi solat malam, yang ni puasa pula. Berapa ramai orang yang berpuasa, hazzuhu, habuannya daripada puasanya hanyalah al-ju', lapar, wal atash, dan dahaga. Jadi ramai orang puasa, kalau puasa dia tak dapat pahala, 1 sen pun tak dapat. Habis dapat apa? Siang hari dia dapat lapar dan dahaga. Habis, itu je. Habis. Jadi buat pernah, orang kata buat berabi beras. Orang lapar, dia lapar. Orang tak makan, dia tak makan. Orang dapat pahala, dapat takwa, dia tak dapat apa-apa. Orang solat malam, dapat pahala. Tapi dia solat tarawih, tak dapat apa-apa. Pahala 1 sen pun tak dapat. Satu. Yang kedua, Nabi sebut dalam satu hadis, man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Okey, maksud ada kedua, Nabi kata, man lam yada', siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan bohong. Makna dia puasa, tak makan, tak minum, tapi mulut dia cakap bohong. Mulut dia mengumpat orang, mulut dia mengata orang. Sepanjang bulan Ramadan dia tak tinggal. Wal amala bi, dan menjadi amalan dia bercakap bohong, cakap sia-sia, cakap mengata orang, menyakitkan hati orang, jadi amalan dia. Maka orang macam ni, Allah, Nabi kata apa? Falaisa lillah, maka tidak ada bagi Allah hajat fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak berhajat langsung kepada dia yang meninggalkan makan dan minum. Jadi Allah tak berhajat pun, mana Allah tak perlu. Kamu tinggal makan buat apa? Seolah macam tu. Allah tanya, kamu tinggal makan buat apa ni? Kamu tak makan, tak minum buat apa? Aku tak berhajat kepada puasa kamu. Kenapa?
Sebab kamu hanya puasa kepada perkara yang halal, tapi kamu tak puasa daripada perkara yang haram. Ni tersilap matlamat, terpesong matlamat. Dia puasa sebab rukun Islam, dia puasa sebab nak raya, dia puasa sebab orang ramai puasa. Maka akhirnya akhlaknya tak berubah. Dia hanya puasa benda yang halal, tapi benda yang haram dia tak puasa. Saya ulang. Ramai orang puasa daripada perkara yang halal, tapi tak puasa daripada perkara yang haram. Akhirnya dia gagal dan tak dapat takwa. Macam mana tu? Contoh makan, asalnya halal. Tapi sebab puasa Allah kata jangan makan. Dia puasa. Yang mana ni? Yang makan tu yang halal asalnya, yang tu dia puasa. Minum asalnya halal. Tapi bila masuk waktu fajar, Allah kata berhenti minum. Yang tu dia puasa. Tapi bila Allah kata jangan mengumpat, sama ada sebelum azan ataupun selepas azan fajar, yang tu dia tak puasa. Tak ada. Habis takwa. Sebab dia tak faham tujuan puasa bukan nak berhenti makan tu, bukan nak berhenti minum, tak, nak berhenti mengumpat tu. Kenapa soalan dia, kenapa Allah nak suruh kenapa Allah haramkan benda yang halal di bulan Ramadan? Makan halal tapi Allah kata tak boleh makan. Minum halal, Allah kata tak boleh minum. Berjimat dengan suami isteri halal, Allah kata tak boleh. Kenapa Allah haramkan yang halal? Kenapa tak haramkan yang haram? Apa jawapannya? Saya nak tanya, mana lebih penting? Allah haramkan yang haram ataupun Allah haramkan yang halal di bulan Ramadan? Yang utama Allah haramkan yang haram. Jadi kalau yang utama sepatut Allah haramkan yang haram, kenapa bulan Ramadan Allah haramkan yang halal? Faham? Sepatut haramkan yang haram, bukan haram yang halal. Jadi makan halal, minum halal, bersama suami isteri halal, tiba-tiba Allah haramkan. Mengumpat haram, buang masa haram, membazir haram, mengata orang haram, dengki haram. Kenapa Allah tak haramkan yang ini di bulan Ramadan? Jawapannya, benda ni haram bila-bila masa. Tapi ramai manusia tak boleh tinggal juga. Mengumpat, mengata orang, cakap bohong, buang masa, membazir. Ramai orang tak boleh tinggalkan. Maka Allah sayang pada hamba dia, rahmat Allah kepada hambanya. Allah nak juga hambanya tinggal benda yang memang asalnya haram. Caranya apa? Allah nak latihkan supaya kita boleh tinggal benda haram. Dengan cara Allah latih kita biasakan tinggal benda yang halal dan benda yang biasa dalam hidup kita. Logiknya apa? Kalau kita biasa tinggal benda yang halal, yang biasa kita buat, maka sebenarnya itulah kekuatan untuk kita tinggal benda yang memang haram bila-bila masa. Logiknya macam tu. Yalah, air kita selalu minumkan, bukan sekali seminggu, bukan sekali satu hari, 5, 6, kadang-kadang 10 kali. Makan pun sama, bukan sekali seminggu. Kita makan 3, 4 kali, biasa dah. Tapi akhirnya kita berjaya meninggalkan benda yang biasa dan halal. Maka logiknya, nak tinggal mengumpat, nak bertinggal cakap bohong, yang bukan setiap hari pun, bukan kebiasaan, sepatutnya lebih mudah. Tapi kalau kita berjaya meninggalkan yang halal, tapi masih buat benda yang haram, yang ni. Nabi kata apa? Puasa kamu sia-sia. Allah tak berhajat langsung pada puasa kamu. Kalau Allah tak berhajat pada puasa kita, sebenarnya kita puasa untuk siapa? Semua ibadat untuk Allah. Bahkan Nabi bagi tahu dalam satu hadis kursi, kelebihan orang yang berpuasa. Apa dia? Nabi kata, Allah berkata dalam hadis kursi, semua amalan anak Adam untuk dia. Solat, sedekah,
zakat, umrah, semua amalan untuk anak Adam, untuk dia. Tapi Tuhan kata kecuali puasa. Puasa aku sendiri akan balas. Kalau amalan lain untuk anak Adam dan pahalanya satu dapat 10 dan digandakan sampai 700 dan lebih. Tapi kalau puasa aku sendiri akan balas. Bukan satu digandakan 10, bukan satu digandakan 700. Aku rahsiakan. Sebab apa? Puasa ni satu amalan yang sangat berat, yang memerlukan kesabaran yang luar biasa. Kenapa? Sebab dia bukan berhenti makan dan minum saja, tapi berhenti bercakap bohong, berhenti mengumpat, berhenti mengata orang, berhenti melihat benda haram, berhenti mendengar benda haram, berhenti pembaziran yang berlaku setiap hari. Puasa sangat berat bagi orang yang beriman. Maka sebab tu aku sendiri akan balasnya. Dan balasannya aku rahsiakan. Maka Allah kata, kalau puasa kamu dah berjaya tinggal benda yang halal, tiba-tiba masih gagal meninggal benda yang haram, maka Nabi bagi amaran, Allah langsung tak berhajat pada puasa kamu. Makna puasa kamu hanya lapar dan dahaga, sia-sia. 10 kali Ramadan, 10 kali kamu berpuasa, tapi puasa kamu sedikit pun tidak dapat pahala. Sebab apa? Tak sampai pada tujuan takwa. Inilah yang jawapan pada soalan tadi, adakah semua orang dapat takwa daripada puasa? Jawapannya tak. Hanya segelintir sahaja. Berapa ramai yang berpuasa tapi lepas Ramadan masih buka aurat, tak dapat takwa. Allah tak berhajat pada puasa dia. Berapa ramai yang berpuasa tapi masih bercakap bohong. Berapa ramai yang berpuasa lepas raya masih tak pergi ke masjid. Jadi orang macam ni Allah tak berhajat pada puasanya. Semoga Allah jauhkan kita daripada golongan yang puasanya sia-sia, insya-Allah. Okey? Okey, sekarang kita dah faham makna takwa. Sekarang saya nak sebut, bila kita nak takwa daripada puasa, maka kita kena tahulah apa ciri-ciri takwa. Barulah nampak jelas dan kita boleh sampai. Selagi matlamat takwa ataupun sifat-sifat orang bertakwa tak jelas, kita mungkin tak akan sampai pada orang bertakwa sampai bila-bila. Jadi nak sampai pada takwa, kena tahu apa ciri-cirinya, apa sifatnya. Okey, saya nak sebut. Antaranya, Allah sebut sifat orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Kita tengok ukuran. Puasa kita berjaya tak melahirkan, menjadikan kita orang bertakwa. Nak tahu berjaya, tengok ada tak sifat takwa. Kalau ada, insya-Allah. Kalau tak ada, belum. Okey. Ayat ni panjang sikit tapi kita kena faham dan kena tahu. Sebab ini ciri-ciri orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra. Laisal birra, bukanlah kebaikan itu. An tuwallu wujuhakum, kamu menghadap wajah-wajah kamu qibalal masyriq, ke arah timur, wal maghrib, dan ke arah barat. Jadi kebaikan, keimanan bukan makna kita menghala ke timur ataupun ke barat, ke Jepun, ke Amerika. Tak. Walakinnal birr, tetapi kebaikan itu, keimanan itu ialah man amana billah, orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab dan para nabi. Mana rukun iman? Rukun iman 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi tak disebut, iaitu beriman dengan qada, baik dan buruknya. Okey, asas kebaikan albir. Asas kebaikan ialah ni, nombor 1 ni. Ni dia panggil apa ni? Akidah. Nombor 1, akidah. Jadi asas nak jadi orang yang albir, al-abrar, akidahnya mesti betul. Kalau tak ada beriman kepada Allah, buat baik macam mana pun sia-sia. Okey, yang kedua, wa atal mal. Sifat kedua albir ialah dia selalu memberi hartanya. Tengok selepas beriman pada Allah, Allah tak sebut solat, Allah tak sebut puasa. Allah kata apa? Memberi harta yang dia sayang. Tengok,
Kita ingat lepas beriman solat? Tak. Allah kata memberi harta yang dia sayang. Sebab solat belum membuktikan orang tu beriman pada Allah. Apa buktinya? Dia bagi yang dia sayang. Ramai orang boleh solat, tapi tak ramai yang boleh infak. Apatah lagi infak pada orang miskin yang tak nampak pulangannya kepadanya. Itu lagi sukar. Sebab itulah, kalau kita tengok sejarah Nabi dan sejarah para sahabat, khususnya yang kaya kan, macam Abu Bakar, macam Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan, mereka terkenal sebagai penginfak. Kalau sebelum Islam, mereka terkenal sebagai orang kaya. Tapi bila masuk Islam, mereka terkenal sebagai penginfak. Nabi pun sama, walaupun Nabi harta tak banyak, tapi Nabi lebih terkenal sebagai penginfak. Bahkan dalam satu hadis sahih, Aisyah berkata, Nabi ni orang yang paling pemurah. Walaupun harta Nabi tak banyak, tapi Nabi paling pemurah. Dan bila masuk bulan Ramadan, Nabi lagi pemurah. Pemberian Nabi lagi laju. Tidak ada sesiapa yang meminta, melainkan Nabi bagi. Kenapa? Sebab Nabi tahu ini sifat utama orang beriman. Memberi harta yang dia sayang kepada siapa? Bukan semua orang. Zawil qurba, yang mempunyai hubungan kerabat. Jadi kalau nak bagi, nak infak, ikut arahan Al-Quran. Iaitu bagi kepada kaum kerabat dahulu. Orang yang paling dekat. Mak bapak kita, adik-beradik kita, pakcik kita, sepupu kita, dua pupu kita yang ada hubungan keluarga. Jangan hantar ke Syria ataupun ke Jepun, tapi mak bapak kita, sepupu kita dalam kesusahan. Salah. Ini penting tadabbur. Berapa ramai yang infak, tapi infaknya tak berkesan sebab tak ikut arahan Al-Quran. Yang pertama, kaum kerabat. Yang miskin. Yang kedua, anak yatim. Kalau anak yatim tu juga daripada kaum kerabat dia, lagi besar kelebihannya. 2 in 1. Anak yatim ini umum. Tak kira di mana, tak kira siapa. Yang ketiga, orang miskin. Infak harta pada orang miskin. Yang keempat, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni orang yang musafir, yang terputus bekalan. Yang kelima, Al-As-Sa'ilin, orang yang meminta. Di sini Allah dah sebut masakin, miskin. Di sana pula ada orang meminta. Makna apa tu? Orang miskin ada dua. Satu miskin yang tak meminta. Yang ni kita kena cari. Bahkan Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Az-Zariyat. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah sebut, Allah puji sifat orang bertakwa dalam surah Az-Zariyat. Wa fi amwalihim, dalam harta mereka ada hak. Bukan hak dia, harta nama dia, akaun nama dia, tapi hak orang lain. Hak siapa? As-sa'il, anis-sa'il. Orang yang meminta. Orang miskin dan meminta. Yang kedua, wal mahrum. Orang miskin tapi tak meminta. Jadi orang miskin ada dua jenis. Yang biasa kita bagi kepada yang meminta. Berapa ramai yang tak meminta, berapa ramai yang tak meminta dan kita tak tahu. Dan kita tak bagi. Sedangkan mereka termasuk golongan yang memerlukan. Yang golongan tak meminta, kena cari, kena usaha. Okey? Jadi yang akhir, wafir riqab, iaitu hamba. Mungkin sekarang tak ada. Jadi tengok albir, orang yang berbuat baik, orang yang beriman, Allah kata satu beriman dengan rukun iman. Lepas tu apa dia? Allah tak sebut lagi solat. Allah sebut hubungan dengan masyarakat. Hubungan dengan orang ramai, khususnya golongan yang berhajat. Ni dia panggil apa ni? Yang kedua ni. Dia panggil apa ni? Hablun minan nas. Tengok berapa ramai yang solat, berapa ramai yang puasa, berapa ramai yang umrah, tapi hablum minan nas fail. Makna dia bukan orang bertakwa. Puasa dah 50 kali Ramadan, tapi tak ada orang miskin, anak yatim yang
dalam senarai bantuannya. Tak ada. Maka puasanya tak ke mana. Sebab dia belum orang bertakwa. Kemudian, yang ketiga, Allah kata apa? Wa aqamas salah wa ataz zakah. Baru Allah sebut mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Ini dia panggil apa ni? Yang ketiga, hablun minallah. Zakat ni termasuk juga yang kat sana. Tengok, mendirikan salat, itu hablum minallah. Sepatutnya Allah sebut hablum minallah dulu, barulah hablum minan nas. Sepatutnya Allah sebut salat dulu, barulah infakkan harta. Tapi Allah sebut hablum minan nas dulu. Allah nak beritahu, betul salat tu rukun Islam. Betul, soalan pertama akan ditanya salat. Tapi Allah nak begitu, tujuan kamu salat sebenarnya ini. Supaya akhirnya salat kamu menjadikan kamu rahmat kepada golongan miskin. Rahmat kepada anak yatim. Rahmat kepada orang-orang yang memerlukan. Bila kamu salat malam ke, salat duha ke, salat fardu berjemaah 5 kali sehari di masjid, tapi tak menjadikan kamu rahmat kepada orang miskin, mana salat kamu gagal. Salat kamu tak ke mana. Jadi Allah begitu tujuan ni. Tujuan salat mesti kat sini. Jadi nak tahu salat betul atau tak betul, tengok kita pemurah ke kedekut. Kalau kedekut, salat tak betul. Kalau pemurah, insya-Allah itu tanda-tanda salat kita betul. Okey? Yang keempat, albir ialah wal mufuna bi ahdihim, orang yang tepat janji. Tepat janji ya. Makna termasuklah tak bercakap bohong. Yang tu yang Nabi kata, siapa yang bercakap bohong, Allah tak berhajat pada puasanya. Maka yang keempat, tanda orang bertakwa, iaitu dia tepat janji, tak bercakap bohong, tak mengata orang, lidah dia tak pernah menyakiti hati orang, kalau berlaku dia terus bertaubat. Bila dia menunaikan janji, apabila berjanji, sama ada janji dengan Allah, ataupun janji dengan keluarga, janji dengan manusia, dia tepat janji. Kemudian wasabirin, orang yang sabar. Sabar di mana ni? Bila ni? Bila perlu manusia sabar? Pastilah bila ada hujan. Fil ba'sa, ketika dia dalam ba'sa ni dalam musibah yang menimpa diri dia. Menimpa diri dia, ataupun ba'sa juga musibah yang menimpa harta benda dia. Makna dia miskin. Dia sabar. Wal darra, darra pula musibah yang menimpa tubuh badan dia, sakit dan apa sajalah, termasuklah COVID-19. Dia sabar. Dan wahinal ba's, ketika peperangan, dia sabar dengan peperangan. Ini masuk kategori apa ni? Yang keempat. Masuk kategori apa ni? Yang pertama akidah, yang kedua hubungan dengan manusia, yang ketiga hubungan dengan Allah, yang keempat akhlak. Ada nampak akidah kuat, solat pun kuat, tapi tak berakhlak. Tak tepat janji, cakap bohong, tak sabar, panas barang. Jadi mana Islam dia tak lengkap. Okey? Mesti ada 4. Akidah, hubungan dengan manusia okey, hubungan dengan Allah lagi okey, kemudian akhlaknya baik, tepat janji, penyabar. Kemudian Allah simpulkan. Tengok Allah simpulkan, ulaika. Itulah ni yang ada semua ni, 4 jenis ni, itulah allazina sadaku, orang yang benar dalam iman dia. Dia beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan malaikat, beriman dengan Quran, beriman dengan Nabi. Apa buktinya? Dia ada 3 ni. Itulah orang yang sadaku, membenarkan. Kemudian wa ulaika humul muttaqun. Itulah orang yang bertakwa. Inilah kita balik pada tajuk kita, puasa untuk melahirkan orang bertakwa. Macam mana kita nak tahu kita dah ada takwa ataupun tak? Tengok ada tak 4 ni? Kalau ada, Allah kata itulah sebenarnya al-muttaqun, orang yang bertakwa. Kalau dah salat tapi kedekut, belum. Kalau dah salat pemurah tapi tak sabar,
dengan cuaca panasnya, dengan jalan jamnya, dengan tak boleh kerjanya, dengan anak-anak di rumahnya, dengan rumah bersepahnya tak boleh sabar, belum bertakwa. Sebab ini package takwa, tak boleh ada satu, tak boleh ada dua, dia mesti ada empat-empat. Okey? Boleh ha? Dan saya nak sebut satu lagi, sifat orang bertakwa yang biasa saya sebut tapi tak ramai yang dapat menghayatinya, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 134. Surah Ali Imran ayat 134. Allah kata apa? Sebelum tu uiddat lil muttaqin kan? Ini ayat 133. Lepas tu Allah kata apa? Syurga, segeralah kamu kepada keampunan Allah, dan segeralah kepada syurga seluas langit dan bumi, dan syurga seluas langit dan bumi disediakan untuk siapa? Orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Jadi kalau nak puasa kita berkesan, perhati sifat orang bertakwa ni. Semoga kita dapat mencapai tujuan takwa daripada puasa kita. Apa dah? Pertama, allazina yunfiquna. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Yang kedua, wal kazimina. Wal ghaiza. Yang ketiga, wal afina anin nasi. Yang keempat, wallazina iza fa'alu fahishah, kan panjang sikit. Ini ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishah, ataupun zalamu anfusahum zakarullah. Okey, tengok Allah kata syurga, segeralah kepada syurga yang seluas langit dan bumi. Untuk siapa ni? Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nak puasa kita sampai pada takwa, apa tanda ukurnya? Kayu ukur bahawa kita telah menjadi orang bertakwa ataupun dapat takwa. Apa kayu ukurnya? Tengok ada tak sifat ni? Pertama, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang selalu menginfakkan hartanya ketika senang dan susah. Termasuk ini nombor 2 ni. Infak hartanya kepada kerabat dia, anak yatim, orang miskin, orang musafir, terputus kebekalan, dan juga orang yang meminta dan hamba. Bila ni? Bila-bila masa. Ada banyak dia bagi banyak, ada sikit dia bagi sikit. Kemudian yang kedua, tahan marah. Tahan marah termasuk kat sini, was-sabirina. Kalau tak boleh kontrol marah, walaupun puasa dah 20 kali Ramadan, makna puasanya belum berkesan. Puasanya belum dapat takwa. Yang ketiga, wal afina anin nas, suka maafkan orang. Semua kesalahan orang yang kalau dia maaf, membawa kebaikan pada orang tu, semua dia maafkan. Ini ciri-ciri orang bertakwa dan ciri-ciri ahli syurga. Kadang-kadang orang boleh tahan marah, tapi bak maafkan orang susah. Saya boleh maafkan kamu, saya boleh tahan marah, tapi saya tak boleh maafkan kamu. Jadi kalau boleh, jangan jumpa saya dalam tempoh setahun. Maknanya dia tak boleh maafkan. Belum orang bertakwa. Dan yang keempat, bila dia buat dosa besar, orang bertakwa buat tak dosa besar? Jawapannya ya. Dalilnya surah Ali Imran ayat 134. Orang bertakwa, Allah kata kadang-kadang buat dosa besar, termasuklah zina, termasuklah menipu, termasuklah
kadang-kadang derhaka pada mak bapak. Tapi sifat orang bertakwa, bila buat dosa, zakarullah, segera bertaubat. Jadi sifat keempat, buat dosa, segera bertaubat, dan mereka tidak kekal dalam dosa. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak kekal dalam dosa dalam keadaan mereka tahu itu adalah dosa. Jadi yang kadang-kadang dah puasa tapi tetap buka aurat sepanjang masa, tak dapat takwa, puasanya tak ke mana. Kadang-kadang dah puasa, dah solat, tapi tetap derhaka pada mak bapak, lepas raya pun tak ziarah, maka dia belum dapat takwa, puasanya tak ke mana. Okey? Jadi berapa sifat ini? Saya nak sebut satu lagi, sebab ini berkaitan dengan sifat takwa yang sepatut ada pada orang yang berjaya dalam puasanya. Surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat 16. Surah Az-Zariyat. Sebelum tu ayat 15 Allah kata apa? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kemudian akhizina ma atahu innahum kanu qabla zalika muhsinin. Tengok Allah kata sesungguhnya muttaqin, orang yang bertakwa, fi jannatin wa uyun, balasannya di akhirat dalam surga dan sungai-sungai. Kemudian dalam surga juga akhizina, mereka mengambil je apa yang Tuhan mereka bagi. Makna Allah nak bagi tahu ahli syurga dalam syurga tak payah bekerja, tak payah berusaha, ambil je yang Tuhan bagi, ambil je. Kemudian Allah beritahu apa amalan mereka ni sehingga mereka layak masuk syurga dan boleh ambil apa saja yang Tuhan bagi. Apa amalan mereka? Innahum, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia muhsinin, suka buat baik. Apa kebaikan mereka? Yang kelima saya tambah iaitu innahum kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sifat orang bertakwa bukan bulan Ramadan saja, bila-bila masa adalah mereka sedikit sekali daripada malam mereka tidur. Jadi mereka bila malam tidur sikit dan solat malam banyak. Tambah-tambah bulan Ramadan. Malam bulan Ramadan tak sama dengan malam yang lain, maka orang bertakwa lagi dia fokus. Dan tambah-tambah lagi 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan lagi kelebihannya sangat luar biasa, iaitu ada Lailatul Qadar. Maka orang bertakwa lagi fokus. Sebab itulah kata Aisyah radhiyallahu anha, bila masuk bulan Ramadan Nabi bersungguh-sungguh beribadat, tak sama dengan bulan lain. Okey? Bila masuk bulan Ramadan Nabi bersungguh-sungguh lain daripada bulan yang lain. Satu. Yang kedua, bila masuk 10 akhir Ramadan Nabi lagi bersungguh, tak sama dengan 20 awal Ramadan. Sebab tu ada seorang ulama mengatakan bahawa satu benda yang pelik bin ajaib. Bila orang mendakwa dia cinta Nabi, dia mendakwa dia cinta Nabi, tapi dia tak bangun malam dan dia tak beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Sedangkan Nabi ni, walaupun dia Nabi tak pernah meninggalkan solat malam dan tak pernah meninggal iktikaf 10 akhir Ramadan daripada awal sampai Nabi wafat. Tiba-tiba kamu mendakwa kamu cinta Nabi, solat malam pun tak, 10 akhir Ramadan pun tak bangun dan tak beriktikaf.
Di mana cinta kamu kepada Nabi? Apa buktinya? Sebab itulah Allah sebut ciri-ciri orang bertakwa salat malam. Jangan tak salat malam. Sekarang kena salat malam, di bulan Ramadan lagi kena tambah. Lagi kena lebih. Yang kedua, yang dalam ayat itu yang kedua kan, tapi di sini yang keenam. Apa dah? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur dah ada solat malam lama, dekat nak subuh. Waktu sahur ni dekat nak subuh lah, sebab tu kita bersahur dekat subuh. Kalau pukul 12 orang tak panggil bersahur. Sahur ialah waktu dekat subuh tu. Jadi orang bertakwa bila dia solat malam dekat subuh, dia buat apa pula? Hum yastaghfirun, mereka minta ampun. Jadi saya nak tekankan di sini, antara hadiah paling mahal yang Allah sediakan untuk orang beriman di bulan Ramadan, antara hadiah paling mahal yang Allah sediakan untuk orang beriman di bulan Ramadan, apa dia? Jauh daripada neraka. Apa dia? Keampunan. Sebenarnya keampunan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa mendirikan puasa sebulan, apa hadiahnya? Diampunkan dosa. Satu, itu berpuasa. Yang kedua, man qama lailatul Ramadan. Siapa mendirikan malam Ramadan, tadi puasa siang, yang ini mendirikan malam, apa hadiahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia ampunkan dosanya yang dulu dah akan datang. Yang ketiga, siapa mendirikan malam Lailatul Qadar, apa hadiahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Juga diampunkan dosanya. Yang keempat, bila Aisyah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bila kebetulan malam tu malam Al-Qadar, apa doa yang paling baik untuk aku baca? Nabi tak kata mintalah dunia, mintalah rezeki yang murah, mintalah panjang umur. Tak. Nabi kata bacalah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa apa tu? Bukan minta panjang umur, bukan minta sihat tubuh badan, bukan minta rezeki murah. Tak, minta yang lebih mahal daripada segala-gala, iaitu keampunan Allah. Allahumma innaka afuwun. Jadi hadiah paling lumayan di bulan Ramadan adalah keampunan Allah. Dan sebab itulah syarat nak dapat Lailatul Qadar, prosesnya mesti diampunkan oleh Allah. Tak mungkin kita dalam keadaan berdosa dapat Lailatul Qadar. Tak mungkin. Jadi hadiah Lailatul Qadar ialah setelah kita bertaubat, hati kita bersih daripada dosa. Jadi fokus di bulan Ramadan, bertaubat. Bertaubat siang dan malam. Ni, jangan kata kita tak ada dosa. Yang ni dah solat malam ni. Dan solat malam bukan sekejap, tapi diakhiri dengan istighfar. Menunjukkan kita boleh buat dosa walaupun tengah beribadat. Walaupun dah solat tahajud, walaupun solat malam panjang, masih ada kemungkinan kita buat dosa, termasuklah solat kita tak khusyuk. Termasuklah solat kita tak diterima. Jadi istighfar adalah hadiah yang paling lumayan yang Allah sediakan untuk orang yang berpuasa. Jadi jangan lupa beristighfar. Bahkan Nabi beristighfar 100 kali setiap hari. Bahkan satu hadis, kata Abdullah bin Umar, aku melihat Nabi beristighfar kepada Allah dalam satu majlis 100 kali. Jadi kalau Nabi yang bersih dosa, dalam satu majlis pun istighfar 100 kali, itu bukan bulan Ramadan. Maka kita ni yang banyak dosa dan orang biasa, maka istighfar kita sepatutnya lebih daripada istighfar Nabi, iaitu lebih pada 100, 200 ke 300 ke 500. Apatah lagi kita tak bangun malam. Apatah lagi kalau bangun malam tu, kadang-kadang bukan solat pun, sahur sahaja, tapi tak solat malam. Maka istighfar kita kena lebih daripada apa yang dilakukan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi ingat, bila puasa nak jadi orang bertakwa. Apa tanda bertakwa ni? 6 ni. Kalau dapat 6 ni, insya-Allah kita akan jadi orang hebat selepas Ramadan.
insya-Allah tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang Pertama, kita yang kedekut jadi pemurah. Tak sayang pada harta dah. Khususnya kepada golongan yang berhajat, orang miskin, anak yatim, kaum kerabat. Kita pemurah je, bagi. Yang kedua, kita boleh kontrol marah kita, emosi kita, kita boleh lawan. Nak marah je, ingat pada ayat ni. Ingat pada sifat takwa. Yang ketiga, suka maafkan orang. Orang jahat macam mana, buat salah macam mana pun, kita sangat mudah untuk maafkan. Kenapa? Sebab dengan aku maafkan, aku dapat sifat yang lagi mahal. Aku dapat hadiah yang lagi bernilai, iaitu takwa. Yang keempat, suka bangun malam. Dan yang kelima, yang keempat, bila buat dosa terus bertobat. Jangan simpan. Buat dosa pagi, jangan tunggu malam. Buat dosa sebelum Ramadan, di bulan Syakban, bertobat di bulan Syakban. Jangan tunggu masuk Ramadan. Buat dosa bulan Ramadan, jangan tunggu hari raya. Tak. Pagi buat dosa, pagi bertobat. Yang kelima, bangun malam. Dan yang keenam, di hujung bangun malam itu, sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi saya nak tekankan di sini apa dia? Pasal syarat puasa, perkara membatalkan puasa, masyarakat kita dah hadam dah. Kadang-kadang orang kita lebih takut perkara membatalkan puasa daripada perkara membatalkan takwa. Kadang-kadang dia tak berani korek hidung. Sebab apa takut batal puasa? Tapi mulut dia mengumpat. Kadang-kadang dia tak berani gosok gigi waktu petang. Sebab apa? Takut batal puasa. Tapi mulut itulah yang mengumpat, yang mengangkat orang. Jadi, jangan takut pada benda yang tak sepatut kita takut. Takutlah pada benda ni yang boleh menjadikan kita jauh daripada tujuan puasa yang sebenar, iaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dia cukup? Sejam dah. Okey, sebenarnya saya ada tips. Sejam cukup ke? Sejam cukup. Saya nak ambil masa 5 minit. 5 minit Selepas ni kita akan iklan kita ada projek Pertubuhan Ulama Dakwah. NGO kita banyak projek kebajikan dan membantu orang miskin supaya kita menjadi orang yang rahmat kepada orang lain dan kita ada sifat takwa. Jadi kita ada projek di Sabah, iaitu buat surau, bantu orang miskin, bagi elong pada guru, mengajar Quran kepada masyarakat yang di sana yang tak ada guru dan tak ada duit. Begitu juga di Kelantan, dan terbaru projek kita di Kemboja, kita ada projek buat sekolah yang kosnya ada, kos sekolah tu kosnya 80,000 ataupun 80k, yang kita akan, sepatut kita dah lancar sebelum ni, tapi sebab COVID-19 ni kita tangguh, jadi kita lancar sekarang supaya lepas raya ni kalau dah habis PKP kita akan pergi ke sana dan akan mulakan projek sekolah tersebut. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa ialah suka infak dan suka membantu orang. Sebenarnya bila kita infak, kita bantu orang, sebenarnya yang paling utama kita bantu diri kita. Tidak ada satu pun harta yang kita bagi, melainkan semua akan pulang balik kepada kita. Dan bagi satu bukan pulang satu, tapi bagi satu Allah pulangkan 700, bahkan lebih daripada 700. Jadi saya nak sebut dalam masa yang ringkas sebelum kita lancar projek ni, saya nak sebut tips untuk mendapat takwa daripada puasa. Benda ni kalau saya cakap ringkas tak berapa jelas tapi sebab kesuntukan masa, sepatut saya cakap setengah jam ni. Tapi sebab kesuntukan masa dah habis kat sini, saya nak sebut secara ringkas tips untuk mendapat takwa daripada puasa kita, insya-Allah. Okey, pertama
Pertama, tip yang pertama dan paling utama iaitu perbanyakkan istighfar dan bertobat pada Allah. Ini asas dia. Kadang-kadang kita malah nak baca Quran, nak khatam pun tak habis. Dalam bulan lain tak habis, bulan Ramadan pun tak habis. Lepas tu tak faham pula tu, antara sebabnya dosa. Jadi bertobatlah daripada segala dosa. Kadang-kadang dosa tu kita tak perasan pun, membazir kan. Membazir masa, kufur nikmat mata, kufur nikmat sihat, kufur masa, kufur telinga, mata dan sebagainya. Jadi bertobat daripada semua dosa. Kalau ada barang-barang kat rumah yang tak terpakai itu, yang elok lagi tapi boleh pakai, infaklah pada orang. Jangan kita buat dosa dalam rumah kita dengan menyimpan barang yang boleh pakai tapi tak pakai. Okey? Dan kita dah sebut tadi kan, intipati sebenar ataupun hadiah yang sebenar bagi orang puasa, keampunan Allah. Siapa mendirikan puasa, diampunkan dosa. Siapa mendirikan malam Ramadan, diampunkan dosa. Siapa mendirikan malam Al-Qadar, diampunkan dosa. Dan doa yang Nabi ajar pada Aisyah pun, minta ampun. Satu. Yang kedua, tips yang kedua, selalu ingat dan bayangkan ganjaran besar daripada puasa di bulan Ramadan. Selalu ingat dan bayangkan ganjaran besar yang Allah sediakan untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa dia antaranya? Nabi sebut dalam satu hadis kursi, Allah kata, semua amalan anak Adam untuk dia, satu dapat 10 sehingga 700 kecuali puasa. Puasa Allah kata aku sendiri akan balas. Hebatnya puasa sehingga Allah kata aku sendiri akan balas. Dan Allah tak begitu berapa. Jadi selalulah ingat ganjaran besar puasa yang akan mendorong kita untuk puasa lebih baik dan memenuhi masa di bulan Ramadan dengan amalan yang soleh kesemuanya. Yang saya nak sebut juga kelebihan puasa ni, saya dah sebut dalam kelas yang lepas, ada 3 orang yang bersahabat, 2 orang pergi, tiga pergi berjihad, 2 orang mati syahid dalam peperangan. Seorang tak mati dan seorang ni sempat masuk bulan Ramadan, dia puasa, dia solat. Maka ada seorang lelaki bermimpi yang 2 orang ni yang mati syahid dalam peperangan masuk lewat syurga, tapi yang tak mati syahid dalam peperangan tapi sempat puasa dan solat awal masuk syurga. Maka lelaki ni bertanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bermimpi lelaki yang mati syahid itu 2 orang masuk lambat syurga, yang tak mati syahid pula masuk awal. Kenapa? Apa rahsia?" Nabi memberitahu, bukankah yang tak mati syahid itu dia sempat puasa bulan Ramadan dan sempat lagi buat solat yang banyak, khususnya di bulan Ramadan. Maka beza orang yang sempat puasa di bulan Ramadan, solat di bulan Ramadan dengan orang yang mati syahid, Nabi kata beza antara langit dengan bumi. Jadi selalu ingat kelebihan puasa bulan Ramadan dan ibadat di bulan Ramadan supaya kita tak buang masa. Jangan buang masa walaupun 1 saat pun. Okey, yang ketiga, tips yang ketiga, puasalah daripada benda yang haram sebelum kamu puasa daripada benda yang halal. Jadi sebelum kamu nak tahan diri kamu daripada minum air yang asalnya halal, tahan diri kamu dulu daripada mengata orang. Tahan dulu diri kamu daripada mengumpat. Tahan diri kamu dulu daripada membazir. Jadi sebelum masuk azan subuh, bila azan aku tak boleh makan, tapi tak dia aku membazir. Hilangkan pembaziran tu. Kadang-kadang waktu sahur membazir, tapi bila dengan azan berhenti makan. Kamu berhenti daripada yang halal, tapi tak berhenti daripada yang haram. Jadi tips yang ketiga, pastikan kamu puasa daripada benda yang haram sebelum kamu puasa daripada benda yang halal. Tips yang keempat, hiduplah dengan Al-Quran. Hiduplah dengan Al-Quran. Jadikan Quran sebagai matlamat kita. Seolah aku hidup untuk Al-Quran, Quran untuk aku. Sebab tu kata Ibn Qayyim, tidak ada satu benda yang paling memberi manfaat pada manusia. Tak ada satu benda yang paling menyelamatkan manusia. Tak ada satu benda yang paling membahagiakan manusia melainkan Al-Quran. Jadi hiduplah kamu dengan Al-Quran. Pagi baca Quran, pagi tadabbur Al-Quran, tengah hari baca Quran, tengah hari tadabbur, petang baca dan tadabbur, malam baca dan tadabbur, solat malam buka Al-Quran, buka Al-Quran. Ulama mengatakan bahkan dalam mazhab Syafi'i boleh kita solat buka Al-Quran kat depan. Dan sekarang ada stand, beli stand, tak payah kita buka, tak payah bergerak. Buka je biar. Jadi 2 muka tu, 1 muka, 1 page, rakaat pertama,
page satu lagi, rakaat kedua. Tak payah bergerak pun. Jadi solatlah lama sikit, bacalah ayat panjang dengan buka Al-Quran di depan. Jadikan matlamat kita bulan Ramadan ni, aku hidup untuk Al-Quran, Quran untuk aku kerana Allah. Ada masa je baca Quran, ada masa je baca Quran. Kadang-kadang tengah menunggu berbuka, baca Quran. Kadang-kadang menunggu masuk azan, baca Quran. Kadang-kadang menunggu anak kita nak solat berjemaah, baca Al-Quran. Penuhkan hidup kita dengan Al-Quran. Seolah Quran tu nyawa kita. Kalau tak baca, kalau tak tadabbur, nyawa kita menjadi lemah ataupun nazak. Tips yang kelima, solat malam. Kita dah sebut tadi kan, jangan lupa solat malam. Kalau waktu lain kena solat malam, bulan Ramadan lagi kena solat malam. Kenapa? Ada kelebihan khusus. Bulan Ramadan penuh dengan rahmat, penuh dengan keampunan, penuh dengan pembebasan daripada neraka. Tiba-tiba kamu tak bangun malam. Sebab tu ulama kata, siapa tak bangun malam, siapa tak solat malam bulan Ramadan, jangan harap dia boleh bangun malam di bulan yang lain. Tips yang keenam, perbanyakkan sedekah di bulan Ramadan. Ini adalah sunnah Nabi. Nabi suka bersedekah di bulan yang lain, dan bulan Ramadan lagi Nabi laju. Bahkan dalam satu hadis, setiap kali malaikat Jibril datang untuk bertadarus Al-Quran dengan Nabi, setiap malamlah Nabi bersedekah. Dan sedekah yang paling baik ialah bagi makan pada orang yang memerlukan. Bagi makan pada orang yang memerlukan dan orang yang berpuasa. Ini sedekah yang paling baik. Kenapa? Nabi kata, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Maksudnya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tu, orang yang berpuasa dan orang yang berbuka, hasil daripada dia bagi. Maknanya kalau dia bagi orang berbuka 10 orang, dia dapat pahala puasa 10 orang. Campur dia 11. Tanpa dikurang sedikit pun. Kalau orang yang dia bagi tu pahala 50, dia pun dapat 50, bukan dapat 48. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dan saya nak umumkan di sini, saya nak lancarkan satu lagi projek selain pada sekolah tadi, iaitu di Sabah, tempat yang kita biasa pergi berdakwah, di Sempurna, di Sandakan, ramai golongan yang tidak ada IC. Kebanyakan mereka memang tak solat, tak puasa, tapi ada segelintir yang solat dan puasa. Dan mereka ni miskin, IC pun tak ada. Jadi bila dalam keadaan miskin, tambah-tambah dalam keadaan PKP ni, mereka lagi susah nak makan. Maka kalau kita nak pahala bagi orang makan kepada orang yang berbuka, tempat yang paling utama tempat macam ni. Sekarang Alhamdulillah satu nikmat. Orang tak boleh solat di masjid, tak boleh berbuka di masjid, maka kita telah menjimatkan duit daripada kadang-kadang membazir. Masjid-masjid kita ni kalau buat majlis berbuka, kadang-kadang membazir. Kadang-kadang ribu-ribu setiap hari dengan berbuka, dengan moreh, dengan sahur. Kadang-kadang sebulan tu ratus ribu habis. Tapi yang di sana, yang termiskin, satu sen pun tak dapat daripada duit kita. Jadi satu nikmat, satu hikmahnya ialah Allah nak agihkan duit yang sebelum ni banyak dihabiskan kepada orang yang dah cukup makan, orang yang tak ada masalah dari segi kewangan. Allah nak duit ni sekarang hantarlah pada orang yang betul-betul memerlukan. Jadi kita lancar satu projek memberi makan orang yang berpuasa yang tak mampu, iaitu di Sabah. Jadi siapa nak masuk, boleh masuk dalam akaun Roland dan tulis untuk orang yang berbuka. Kita akan cari seramai yang mungkin di Sandakan, di Sempurna, orang yang tak ada kerja, yang tak ada IC, tapi orang berpuasa. Semoga dengan bantuan ini mendorong dia untuk terus berpuasa. Dan yang kedua, mendorong pula orang yang tak berpuasa untuk berpuasa. Ini adalah kerja orang yang bertakwa. Orang bertakwa selalu memikirkan orang-orang yang memerlukan, bukan memikirkan perutnya sahaja. Okey, yang tips yang ke-7 kan, kurangkan makan. Kurangkan dia makan di bulan Ramadan. Ini sunnah Nabi ni. Nabi sepanjang masa makan tak pernah cukup. Makan tak kenyang. Kadang-kadang hadis mengatakan Nabi kenyang 2 hari, baru kenyang sekali. Bila ni? Bulan lain. Kalau bulan Ramadan, sama je. Ini sunnah Nabi. Kehidupan Nabi, makan minum Nabi, bulan lain dengan bulan Ramadan sama.
Bila kita makan lebih bulan Ramadan dibanding bulan lain, maka kita dah terpesong daripada takwa. Jadi seolah kita jadikan bulan Ramadan bulan makan, bukan bulan takwa. Kalau nak jadikan bulan Ramadan bulan makan, bulan takwa, kena kurangkan makan. Kena kurangkan makan. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, tidak ada anak Adam memenuhkan satu bekas yang lebih buruk daripada dia penuhkan perutnya dengan makanan saja. Jadi kalau nak penuh bekas apa saja, penuhlah. Tapi jangan penuh perut kamu dengan makanan. Sebab Nabi kata, itulah bekas yang paling buruk, iaitu bila hanya dipenuhi dengan makanan. Kalau nak penuh juga, 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 untuk nyawa kita, nafas kita. Dan ingat kata Luqman, Al-Hakim kepada anaknya, dengar. Luqman kata kepada anaknya, wahai anakku, bila perut kamu penuh, fikiran kamu mati, tidur. Dan hikmah kebijaksanaan kamu jadi tumpul. Dan anggota badan kamu menjadi malas untuk beribadat. Ingat pesan Luqman kepada anaknya, boleh jadi panduan pada kita. Dia kata apa? Wahai anakku, kalau perut kamu penuh dengan makanan, kesan tak baik 3. 1, fikiran jadi tak tajam. Yang kedua, kebijaksanaan kita jadi tumpul. Yang ketiga, anggota badan kita menjadi malas untuk beribadat. Ialah bila perut dah kenyang, mata pun tak larat nak buka baca Quran. Bangun pun tak larat nak bangun solat malam. Memang betul. Sebab itulah berapa ramai yang puasa bulan Ramadan, bila dia pulun ketika berbuka, solat bukan solat malam, solat tarawih dah tumbang. Solat tarawih dah hanyut dah. Bagaimana nak solat malam? Bagaimana nak baca Quran di waktu malam? Semuanya dah hanyut, semuanya dah tumbang sebab makanan. Jadi tips yang ketujuh, wajib. Boleh sampai tahap wajib. Wajib kurangkan makan. Kalau nak itu pun, biarlah sama dengan bulan lain. Jangan sekali-kali makan kita di bulan Ramadan lebih daripada bulan yang lain. Sebab Ramadan bukan bulan makan, tapi bulan bertakwa. Nak bertakwa, kena kurang makan. Dan tips yang ke-8, perbanyakkan doa di bulan Ramadan. Khususnya doa apa? Yang dibaca oleh Aisyah, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Termasuklah doa apa? Minta. Yang saya ajar doa tu panjang tapi penting, iaitu antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadilah Quran tu penyejuk hatiku, khususnya di bulan Ramadan. Selama ni aku liar dengan Quran. Kadang-kadang tak sempat baca, kadang-kadang baca pun sekejap dan tak faham. Ya Allah, lembutlah hatiku, jinaklah hatiku dengan Al-Quran. Biarlah jadi Quran tu macam makanan harian aku. Tengok Quran je nak baca. Bila baca tak nak berhenti. Bila dah baca nak faham. Jadilah Quran sebagai penghibur, penyejuk hatiku. Khususnya di bulan Ramadan. Banyakkan doa tu. Dan tips yang berapa ni? Yang ke-9, jaga waktu dan jangan buang masa. Jangan buang masa di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan sangat bernilai. Kamu nak buang masa bulan Ramadan, tak apalah yang dah lepas. Tapi bulan Ramadan tak sama dengan bulan yang lain. Dia penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan keberkatan. Jangan buang masa, walaupun 1 saat. Kadang-kadang ada 1 minit. Baca Quran, 1 ayat. Baca Quran. Cuba bayangkan, ada masa 5 minit baca Quran. Ada masa 10 minit baca Quran. Ada masa setengah jam baca Quran. Ada masa 1 jam kita tadabbur Al-Quran. Berapa banyak kita dapat kebaikan daripada Al-Quran. Berapa banyak kita dapat rahmat Allah melalui Al-Quran. Dan tips yang terakhir, kemuncak tips untuk mendapat takwa di bulan Ramadan ialah iktikaf di 10 akhir Ramadan. Sekarang kita tak boleh iktikaf. Okey, tak apa. Kita fokus 10 akhir Ramadan beribadat sungguh-sungguh lebih daripada malam-malam yang lain di 10 akhir Ramadan. Kalau boleh, jangan tidur. Kalau nak tidur pun, kurangkan tidur dibanding dengan malam yang lain. Fokus 10 akhir Ramadan ni. Nabi kata, Aisyah kata, bila masuk 10 akhir Ramadan, apa Nabi buat? Nabi kemaskan kainnya. Maknanya jauh daripada isteri.
Nabi jauhkan daripada sahabat. Dah tak ada hubungan dengan manusia, tak ada. Yang kedua, Nabi hidupkan malamnya dengan ibadat. Ada pendapat mengatakan Nabi tak tidur pun di 10 akhir Ramadan. Yang ketiga, Nabi kejutkan ahli keluarganya untuk sama-sama berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Jadi ada 10 tips semua untuk kita mendapat takwa di bulan Ramadan berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bulan Ramadan kali ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik untuk kita, dan kalau ini adalah Ramadan yang terakhir, maka semoga kita dapat Lailatul Qadar dan kita dapat takwa dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada 2 projek. Pertama, projek kita akan bina sekolah di Kemboja, walaupun dalam keadaan PKP tapi tak menghalang. Kita bagi sedekah, insya-Allah dia tulis pahala. Cuma projek tu kita akan mula selepas PKP lah. Projek membina satu sekolah yang akan diajar Al-Quran, Iqra, Tadabbur kepada budak-budak di Kemboja yang memang tak ada tempat nak belajar dan tak ada guru nak mengajar. Kita bukan bina sekolah saja, kita akan bagi elang pada guru yang mengajar di situ. Jadi kosnya 80k. Yang kedua, projek beri makan kepada orang yang berpuasa yang tak mampu di Sabah, iaitu di daerah Sempurna dan di Sandakan. Kita tak tahu, setakat ni kita dapat bilangan 24 keluarga, tapi kalau kita kumpul betul-betul mungkin dapat lebih daripada itulah, mungkin 50, mungkin 100 keluarga, wallah alam. Jadi bila nak infak untuk sekolah Kemboja, tulis sekolah Kemboja. Kalau infak untuk beri makan pada orang berpuasa di Sabah, tulis infak untuk orang yang berpuasa. Itu saja. Ada video? Ada soalan. Okey, soalan doa Jibril menjelang Ramadan. Ya Allah, abaikan puasa umat Muhammad jika sebelum masuk Ramadan dia tidak melakukan 3 hal ini. Tidak maaf kepada kedua orang tua, tidak bermaafan dengan sahabat andai, tidak bermaafan dengan orang sekitarnya. Hadis ini tak sahih. Hadis tak sahih. Tengok video. Ni jawapan. Ustaz bagi jawab satu soalan nanti sambung. Okey. Jadi hadis yang Jibril kata abaikan puasa 3 golongan ni yang tak minta maaf, itu hadis tak sahih. Yang sahih apa dah? Nabi Jibril berkata pada Nabi, celakalah orang yang sempat bulan Ramadan tapi tak dapat keampunan Allah. Sebulan bulan Ramadan dia tak dapat keampunan. Makna apa? Dia tak bertaubat, dia tak minta ampun. Maka Jibril kata celakalah. Nabi kata amin. Itu sahih. Jadi bertaubatlah kepada Allah. Dan kalau ada hak melibatkan orang, pulangkan. Sebab Allah tak akan ampunkan dosa yang melibatkan orang, melainkan orang tu maafkan kita. Sahih ke hadis ini? Tak sahih. Boleh kita bersedekah pada waktu Ramadan sahaja kerana pahala pada Ramadan. Okey, sedekah bulan Ramadan saja tak boleh. Sebab sifat orang bertakwa apa dah? Dia bersedekah ketika senang dan susah. Bahkan dalam surah Baqarah, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Orang yang bertakwa yang suka infakkan hartanya siang dan malam, ketika senang dan susah, terbuka dan tertutup. Mana sepanjang masa. Jangan sedekah di bulan Ramadan saja. Ini ciri-ciri orang yang kedekut. Nabi sedekah sepanjang masa, cuma bila Ramadan lagi laju dan lagi banyak. Okey? Apa tanda surah itu telah mendapat Lailatul Qadar? Tanda dia, tengok perubahan lepas Ramadan. Kalau akhlaknya berubah, ada ciri-ciri orang bertakwa, suka maafkan orang, boleh tahan marah, suka, kalau lelaki suka pergi solat berjemaah di masjid, subuh pun dia pergi, itu tanda-tanda dia dapat Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi tanda dia tengok lepas raya, jangan tengok malam tu. Okey. Kita sambung Sambung soalan. Ada masa ni sepatutnya dah habis. Kita baca soalan. Soalan seterusnya, saya dah sebut tadi apa tanda seseorang itu mendapat Lailatul Qadar. Bahkan ulama kata kadang-kadang tanda tu dia tak rasa pun. Tapi yang penting sifat orang bertakwa ada. Perubahan dari segi akhlak, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia menjadi semakin baik lepas raya, lepas Ramadan. Sebenarnya itu adalah tandanya. Okey, yang seterusnya, apa hikmah berpuasa dan bagaimana dengan berpuasa boleh menjadi kita orang yang bertakwa? Ya Allah, panjang lebar saya cakap tadi.
bagaimana dengan puasa boleh menjadi kita orang yang bertakwa. Antara caranya ialah, saya sebut tadi, Allah kata puasa. Bila puasa apa makna? Jangan makan, jangan minum. Sebenarnya jangan makan, jangan minum sebenarnya adalah satu latihan supaya benda yang biasa kita buat dan halal, tapi bila masuk bulan Ramadan Allah kata jangan buat, walaupun benda tu biasa, walaupun benda halal. Sebab apa? Kalau benda yang biasa dan halal kamu berjaya meninggalkannya, maka untuk meninggalkan benda haram, maka kamu lebih mudah untuk meninggalkannya. Di situ kamu akan dapat takwa. Bila boleh tinggal benda halal, kamu akan tinggal benda haram. Bila boleh tinggal benda haram dengan latihan yang tadi, di situlah kamu akan dapat takwanya, insya-Allah. Apa baca istighfar di bulan Ramadan nanti? Saya dah sebut tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh Google lah. Soalan kecoh orang duk tanya, Ustaz, apa beza qiyamul lail, solat malam, solat tahajud? Mesti tidur sebelum tahajud dan macam-macam orang duk berbual. Apa yang Rasulullah sebut? Tak ada kecoh ni. Kecoh ni kepada orang yang tak bangun. Sebenarnya, solat malam, semua solat, kata ulama, bila sebut solat malam, solatul lail, ialah solat selepas maghrib sampai subuh. Semua dipanggil solat malam. Solat maghrib, solat tahajud, solat witir, solat tarawih, solat tahajud, semua solat malam. Yang kedua, kadang-kadang dia panggil qiyamul lail. Apa makna qiyam? Qiyam berdiri. Lail malam. Jadi bila sebut qiyamul lail, termasuklah solat yang bermula daripada, ada kata selepas isya. Bila lepas isya tu kita solat witir, satu rakaat aja, maka witir tu solat qiyamul lail. Dia tak syarat tidur, sebab qiyamul lail maknanya mendirikan solat di waktu malam. Sama ada kamu tidur ke, dah tidur ke, itu tak dikira. Yang penting solat, yang kedua waktu malam. Itu qiyamul lail. Adapun solat tahajud dia lebih khusus, iaitu mesti tidur. Solat tahajud mesti tidur malam, lepas tidur bangun solat. Dan bila kamu solat, tak kira solat apa, solat tahajud ke, kamu niat solat tahajud ke, kamu niat solat witir ke, maka dia adalah solat tahajud. Sebab apa? Sebab dia memenuhi sifat definisi solat tahajud, iaitu solat setelah bangun tidur. Niat solat apa tak penting, yang penting setelah kamu bangun tidur kamu solat, maka nama dia tahajud lah, walaupun niatnya witir ataupun tahajud. Jadi kalau solat tahajud mesti tidur, tapi adakah solat tahajud itu juga qiyamul lail? Ya. Adakah solat tahajud itu juga solat malam? Ya. Kalau qiyamul lail, solat di waktu malam, tak mesti tidur. Kadang-kadang solat witir lepas isya sudah dipanggil qiyamul lail, tapi bukan tahajud sebab belum tidur. Okey, itu hanyalah sebagai istilah. Yang seterusnya, doa yang Rasulullah ajar pada Aisyah cuma khusus dibaca dalam bulan Ramadan. Sebenarnya doa tu secara umumnya khusus di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tapi tak salah kita nak baca bila-bila masa. Cuma lebih khusus dibaca di 10 akhir Ramadan di bulan Ramadan. Kalau nak baca waktu lain pun tak salah. Mana lebih utama, bantu keluarga yang tidak miskin ataupun bantu orang miskin? Pastilah bantu orang yang memerlukan. Kalau tak miskin, mana kenapa nak bantu? Nama lagi bantu. Bantu ialah bagi keperluan orang yang memerlukan bantuan. Bila keluarga tak perlu bantuan, kenapa kita nak bantu? Bila kita bagi pada orang yang dah ada, dia tak bagi bantuan, dia bagi hadiah. Itu masuk bab lain. Nabi kata tahadau tahabu. Salinglah memberi hadiah supaya kamu saling berkasih sayang. Itu bab lain. Itu bagi pada orang yang tak miskin, bukan sedekah, bukan infak, tapi lebih kepada nak mengeratkan hubungan silaturahim. Kalau nak bagi bantuan, mesti pada orang miskin dan utamanya kepada keluarga yang miskin. Mana lebih utama, untuk menggunakan masa di Ramadan untuk hafaz surah dan faham isinya ataupun untuk khatam baca Quran? Yang utamanya semua sekali. Yang terbaik kita ambil satu masa untuk baca maksudnya, tadabbur. Katalah 1 jam 1 hari.
1 jam kita baca 1 page, start mula daripada surah Baqarah. Baca terjemahannya, baca ayat. Kalau tak faham, buka YouTube. Okey? 1 jam lagi, kita baca Al-Quran. Ataupun 2 jam kita baca untuk khatam. Jadi ada 2 sesi. Satu baca untuk faham, satu sesi untuk baca untuk khatam. 2 in 1. Tapi sebenarnya kalau 3 jam tak cukup. Kalau 5 jam lagi bagus. 1 jam untuk tadabbur, kita baca terjemahan tadabbur, ataupun 2 jam lah untuk tadabbur. 3 jam untuk kita baca untuk khatam. Kalau 3 jam kita baca untuk khatam, boleh lebih kurang 3 juzuk satu hari. Kalau 3 juzuk satu hari, kita boleh khatam 3 kali khatam di bulan Ramadan. Paling-paling kurang 2 juzuk satu hari. Maka kita boleh khatam dalam masa 15 hari. Dan sepanjang bulan Ramadan kita boleh khatam 2 kali. Itu untuk khatam. Untuk tadabbur, jangan kejar nak khatam. Tadabbur dia kena perlahan, kena tengok maksud dia. Kalau tak faham kena bertanya. Tak apa. Paling kurang kalau kita boleh habiskan tadabbur surah Baqarah sahaja di bulan Ramadan, dah sangat baik dah. Surah Baqarah ayat 200, ayatnya 286 ayat. Kita boleh hadam, faham sepanjang bulan Ramadan. Dah cantik dah. Lepas bulan Ramadan sambung pula surah Ali Imran tadabbur. Begitu juga khatam, kita sambung pula untuk khatam di bulan yang lain. Lebih elok solat tarawih di hujung malam ataupun lepas Isya pun okey. Yang paling baik solat tarawih awal malam ke ataupun di akhir malam? Yang paling baik ialah start awal malam dan berakhir pagi. Itu yang paling baik. Itulah yang Nabi buat. Nabi buat tengah malam sampai subuh. Tapi kalau kita tak mampu, tengok keadaan kita. Kalau kita mampu, yakin boleh bangun tengah malam, maka solat tarawih tengah malam. Waktu lebih khusyuk dan hati kita, fikiran kita lebih fokus. Tapi kalau kita rasa, kalau bangun tengah malam ni mungkin tak bangun, mungkin terlewat, maka sebaiknya kita solat tarawih lepas Isya. Lepas solat tarawih lepas Isya, boleh lagi kita bangun solat tahajud di tengah malam, insya-Allah. Okey, habis Cukup setakat tu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada saya. Sekiranya ada tersilap, saya minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.